Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua ayahanda bonda muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Bertemu lagi kita pada sembang-sembang santai-santai, ingatan mesra dan ingatan kasih sayang daripada saya kepada seluruh muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Menyambung perbicaraan berkenaan dengan zikrullah. Telah berkata Al-Imam Al-Hafiz Abdul Rahman Al-Auza'i, salah seorang daripada tabi'in yang lahir pada tahun 88 Hijriah. Al-Imam Al-Hafiz Abdul Rahman Al-Auza'i, salah seorang daripada tabi'in yang lahir pada tahun 88 Hijrah. Apa kata Al-Imam Auza'i? Wala tamurru bihi al-abdu sa'atun lam yazkurillaha ta'ala fiha illa taqatta'at nafsuh 'alaiha hasarat. Kata Imam Auza'i, tidaklah berlalu satu masa dalam kehidupan seorang hamba Allah kemudian dia tidak berzikir ingat kepada Allah, melainkan itu adalah merupakan suatu kerugian dan penyesalan. Allahu Akbar. Wala tamurru bihi al-'abdu sa'atun lam yazkurillaha ta'ala fiha illa taqata' nafsu 'alaiha hasarat. Tidak lalu dalam kehidupan masa-masa dalam bagi seorang hamba itu dalam keadaan dia tidak berzikir, dalam keadaan dia tidak ingat kepada Allah, melainkan itu merupakan satu kerugian bagi hamba tersebut. Fa kaifa idza marrat bihi sa'atun ma'a sa'atin wa yaumun ma'a yaumin wa lailatun ma'a lailah. Maka betapa pula, bayangkan, kalau sedetik masa yang sedikit itu pun kalau tak dimanfaatkan dengan zikrullah pun dah dikira rugi kerana tidak ingat pada Allah. Bayangkan bagaimana jam demi jam, hari demi hari, malam demi malam, berganti hari, berganti jam, berganti minit, saat, tetapi tidak diisi dengan zikrullah, ingat pada Allah. Maka alangkah banyaknya kerugian yang menimpa kepada seseorang hamba Allah itu. Ini peringatan yang cukup cantik yang diingatkan oleh Imam Auza'i sebagaimana disebut dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqul Asfiya. Jadi oleh kerana itu, ambillah masa, carilah masa untuk supaya biar kita ada masa untuk kita berzikir ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengaku kita sebagai hamba-Nya memang kita tidak mampu barangkali dalam setiap detik saat kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi biar ada masa dan ketikanya kita ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada secara khusus ataupun secara umum. Yang kedua, perkataan daripada Fudail bin Iyad, yang lahir pada tahun 107 Hijriah. Fudail bin Iyad ini, dia ada kisah dia, bagaimana dia asalnya seorang yang ahli maksiat, seorang yang kita kata terjebak dengan dunia maksiat sebagainya. Pada satu ketika dia sangat mencintai seorang perempuan, asyik, rindu, dendam yang begitu kuat kepada seorang perempuan, sehingga dia sanggup bermusafir jauh untuk nak mendapatkan perempuan ini. Dan sampai masanya sampai ke rumah orang perempuan tersebut, lalu dia menaiki, memanjat rumah itu, menaiki jidar, mana dinding rumah tersebut. Di saat ketika dia mulai ingin mengintip ataupun melihat kepada perempuan yang dia rindui itu, tiba-tiba kedengaran satu suara
Ya, satu suara hati, satu suara sampai ke telinga dia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala menyebutkan, ya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ini ayat Quran. Ya, surah Al-Hadid, kalau tak salah surah Al-Hadid. Jadi datang satu bisikan di telinga, ya, Fudail bin Iyad ketika dia sedang memanjat rumah orang perempuan tadi untuk mengintip perempuan tersebut. Ya, apa erti pengertian ayat itu? Alam ya'ni lillazi, adakah belum sampainya masa, ya, adakah belum sampai lagi masa bagi orang-orang yang beriman itu untuk hatinya khusyuk, tunduk untuk berzikir, ingat kepada Allah? Ya, nak tunggu bila lagi? Ya, bila lagi nak berzikir, nak ingat pada Allah? Adakah kita nak tunggu kita di saat di hujung hayat kita? Adakah kita nak tunggu kita nanti, ya, ditimpa dengan musibah, dengan penyakit yang kronik dan sebagainya, ketika itu baru kita nak berzikir? Allahu Rabbi. Tidak. Ya. Jadi ayat ini cukup menyentuh hati Fudail bin Iyad ketika itu, yang ketika itu dia masih belum bertaubat. Ayat inilah yang membuatkan dia tersentak. Ya. Yang sentap hati dia. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum sampai lagi masanya bagi orang-orang yang beriman itu supaya khusyuk hati untuk berzikir, ingat pada Allah? Lalu dia berkata, ya Rab, qad ana. Ya, bila dengar ayat ini langsung dia kata, ya Rab, wahai Tuhanku, qad ana, sekarang ya Allah, sekarang ya Allah. Ya, masya-Allah. Itulah sedikit cebisan kisah, ya, Fudail bin Iyad yang asalnya seorang yang ahli maksiat tetapi akhirnya bertaubat, ya, dengan hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa kata Fudail bin Iyad berkenaan dengan zikir? Dia kata Fudail bin Iyad, az-zakiru salimun minal ithmi ma dama yadhkurullah. Subhanallah. Ya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, orang yang berzikir itu, ya, selama dia berzikir, dia akan selamat daripada dosa. Ini kata Fudail bin Iyad, az-zakir salimun minal ithmi ma dama yazkurullah. Orang yang berzikir, dia akan selamat daripada dosa selama mana dia berzikir, ingat kepada Allah. Ya, paling kita mudah faham, lidah dia, ya, lidah dia sudah selamat daripada berkata yang tidak baik. Ya, kita berzikir, beristighfar, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bertahlil dan seumpama, kita bertasbih, bertahmid dan sebagainya. Maka selama mana orang itu berzikir, maka dia selamat daripada dosa. Maka yang paling mudah kita nampak ialah lidahnya sudah selamat daripada berkata perkara yang sia-sia, apatah lagi berkata perkataan yang dilarang oleh syarak. Ini perkataan daripada Fudail bin Iyad. Ya, az-zakir salimun minal ithm ma dama yazkurullah. Ya, orang yang berzikir, ya, akan selamat daripada dosa selama mana dia berzikir. Subhanallah. Ya, sangat jelas ini kebaikan orang yang sentiasa berzikir. Ghanimun minal ajri, bukan setakat itu saja. Malah kata Fudail bin Iyad, orang yang berzikir selama dia berzikir, ghanimun minal ajr, dia akan memperolehi pahala yang begitu besar dan banyak daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah saya ingat dalam kitab, ya, dalam kitab Tajul Arus Ibn Atta'ilah kata apa? Amalan yang paling mudah, ya, amalan yang paling simple untuk dilakukan khususnya kepada orang yang berusia. Macam saya ni dah 50 lebih, mungkin ayah anda bonda, ya, kita yang dah berumur lebih ni, amalan yang ringkas, yang mudah, ya, yang, ya, simple tapi pahala besar, yang mudah dilakukan bagi orang yang sudah berusia, apa dia? Itulah zikrullah, amalan berzikir, ingat kepada Allah. Ya, sebab berzikir ni dia tidak terikat dengan waktu. Ya, malah orang yang dalam keadaan tidak berwuduk pun, ya, boleh berzikir, ingat kepada Allah. Sehingga kan orang yang dalam keadaan, ya, dalam keadaan uzur pun masih lagi boleh berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya, orang yang berzikir. Jadi alangkah ruginya kalau sekiranya kita tidak mengambil manfaat dan faedah daripada waktu yang begini
berharga kepada kita, ya, supaya kita dapat manfaatkan. Baik. Dan terakhir kata Luqmanul Hakim, ini pesanan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Dan perkara ini disebut dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Ya, sila rujuk dalam kitab itu. Apa kata Luqmanul Hakim kepada anak dia? Ya bunayya, ya, fa idza ra'aital majalis yuzkarullahu fihi fajlis ma'ahum. Ya, kata Luqman kepada anak dia, ya bunayya, wahai anakku. Orang Arab, ya, bila kata bunayya ni makna panggil itu sangat manja. Kalau Kelantan kan awe, wahai anakku, wahai buah hatiku, ya bunayya. Tengok seorang ayah memanggil anaknya dengan penuh kasih sayang. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, wahai buah hatiku. Subhanallah. Apa kata Luqman kepada anak dia? Fa idza ra'aital majalis yuzkarullahu fi fajlis ma'ahum. Wahai anakku, apabila engkau melihat, mendapati ada majlis-majlis yang mana dalam majlis itu disebutkan Allah, dalam majlis itu ada majlis zikrullah, ingat pada Allah, salawat ke, bertasbih, apa sajalah, ya, majlis ilmu, itu semua dalam kerangka zikrullah. Ya. Kata Luqman kepada anak, wahai anakku, kalau kamu mendapati mana-mana majlis yang di dalamnya menyebut Allah, kebesaran Allah, tentang, ya, ilmu sebagainya, maka fajlis ma'ahum, maka wahai anakku, engkau duduklah bersama dengan mereka. Kerana apa? Kerana sesungguhnya fa innaka in kunta aliman yanfa'uka ilm. Kalau engkau seorang yang berilmu, seorang yang alim, maka ilmu engkau itu akan memberi manfaat pada engkau. Ya, wa in kunta ghabiyan yu'allimunak. Kalau sekiranya wahai anakku engkau seorang yang tidak pandai, ya, engkau tak reti, maka dengan duduk dalam majlis ilmu tu, duduk dalam majlis zikir, dia akan mengajar dan membimbing kamu secara tidak langsung. Subhanallah. Inilah nasihat, ya, seorang ayah kepada anaknya. Ya, fa idza ra'aital majalis yuzkarullahu fihi fajlis ma'hum fa innaka in kunta 'aliman yanfa'uka 'ilmuk wa in kunta ghabiyan yu'allimunak. Cukup cantik. Ya, wahai anakku, kalau kamu dapat di mana-mana ada majlis yang di dalamnya menyebut Allah, zikrullah, maka duduklah bersama-sama dengan kumpulan majlis tersebut. Kerana sesungguhnya fa innaka in kunta aliman, kalau sekiranya engkau itu seorang yang alim, orang yang berilmu, nescaya ilmu engkau boleh memberi manfaat kepada engkau. Ya, pertambahan ilmu, ya, pencerahan ilmu, duduk dalam majlis ilmu, duduk majlis zikrullah. Ya, ilmu ni semakin bersinar, makin mantap. Wa in kunta ghabiyan, kalau sekiranya engkau wahai anakku seorang tidak pandai. Ya, saya terjemahkan dengan bahasa yang lebih beradab lah. Ya, wa in kunta ghabiyan, kalau sekiranya engkau wahai anakku seorang yang tidak cerdik, tidak pandai, duduk dalam majlis zikrullah, duduk majlis ilmu, yu'allimunak. Mereka yang berada dalam majlis ilmu itu, majlis zikrullah itu akan membimbing, akan mengajar engkau wahai anakku. Subhanallah. Ya. Wa ayyattali'illahu azza wa jalla birahmatin tusibka ma'hum. Tambahan terakhir, wahai anakku, jika sekiranya sewaktu berlangsungnya majlis zikrullah itu, majlis ilmu, zikrullah, salawat sebagainya, di waktu itu Allah Ta'ala menilik majlis itu dengan tilikan rahmat kasih sayang Allah, tusibka ma'hum, nescaya wahai anakku, engkau juga akan mendapat bahagiannya bersama. Subhanallah. Jadi ayanda muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya, mari kita bersama-sama untuk sama-sama, ya, memperbanyakkan zikrullah, untuk hadir di mana-mana majlis zikrullah, supaya hati kita terus dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-maklumlah kita ni, ya, di akhir zaman dalam keadaan yang super malas, ya, maka kita perlu cari suasana yang boleh membantu kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sedikit perkongsian yang insya-Allah yang santai tapi insya-Allah sampai. Terima kasih kepada baba yang sedang menonton ni, masya-Allah. Ya, mohon tunjuk ajar, ya, baba kalau ada salah dan silap, ya. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaatnya. Sekian terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.